Macam mana nak buat ni? Katanya boleh buat bentuk haiwan. Oh, macam ni kot. Yang kecil dengan besar ni bersama. Hei, apa ni? Macam mana? Akmal, nampak macam pening ke tengah buat apa ni sebenarnya? Cikgu, ni katanya bongkar kayu ni, permainan bongkar kayu ni, dia boleh jadikan satu bentuk haiwan, cikgu. Tapi saya cuba, saya yang pening, cikgu. Oh, macam tu. Jadi, apa kata kalau kita letakkan bongkar yang besar tu dekat-dekat dulu, lepas tu baru letakkan bongkar yang lebih kecil? Okey, bongkar besar-besar dekatkan. Ni saya nak buat kucing, cikgu. Oh, okey. Cuba Lepas tu ini yang kepala. Ini kepala dia. Ini telinga lah. Ini telinga. Yang Lagi ini yang ni badan dia, cikgu. Badan dia macam Mungkin ni. Mungkin yang warna hijau tu dulu. Oh, yang hijau ni, cikgu Okey, lepas tu yang ni ekor dia, cikgu Saya tak. Betul. Oh, cikgu. Oh. Nampak Akmal pandai dah kan. Jadi saya rasa penggunaan bongkar ni, tadi kita ambil bongkar yang besar, kemudian bongkar yang lebih kecil, kita menggunakan teknik pemikiran computational. Ha? Teknik computational? Apa tu? Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang ke Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda semua tertanya-tanya, apa kita nak belajar bagi sesi kali ini? Hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran asas sains komputer. Dan saya pasti anda juga tertanya-tanya, macam tadi, adakah beliau itu guru yang akan mengajar bagi asas sains komputer? Kalau nak tahu, jom kita tengok profil guru hari ini. Baik, sebelum kita bersama dengan guru yang akan mengajar kita kali ini, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Adina. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Senyum Cikgu. Itu dia Cikgu Nurul Adina Rashid yang akan menjadi juru bahasa isyarat kali ini. Jadi tanpa buang masa, inilah dia guru yang akan mengajar bagi mata pelajaran asas sains komputer dalam menengah rendah kali ini, Cikgu Marshita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih Akmal. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat cikgu. Terima kasihlah cikgu bantu saya tadi. Tadi saya pening dah. Sekarang saya dah okey cikgu. Betul. Jadi apa yang kita dah buat tadi ialah kita ambilkan blok yang besar dahulu, kemudian baru kita ambil blok yang lebih kecil. Iaitu adalah salah satu daripada teknik pemikiran computational yang kita akan belajar pada hari ini. Ya, dan kita juga akan bersama dengan 4 orang murid cikgu, betul? Dan siapakah mereka? Ini Cikgu Marshita. Ya, cikgu perkenalkan murid-murid daripada SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob Bota Perak. Okey. Cikgu perkenalkan Wan Karida Dayana binti Wan Syahidan. Hai. Nur Dalisha binti Zuhair. Kemudian Nurul Liana binti Abu Yazid Muslimi. Baik. Dan Asma Salsabila binti Khairul Nizam. Ini dia murid-murid yang akan bersama dengan kita. Betul Cikgu Marshita? Betul. Baik, jadi tanpa buang masa, ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Marshita bagi mata pelajaran asas sains komputer bagi bab apa itu pemikiran komputasional. Silakan Cikgu. Ya, betul. Terima kasih. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai dengan bab 1, konsep asas pemikiran computational. So, bab ini ialah bab yang pertama di dalam tingkatan 1 bentuk subjek asas sains komputer. Jadi, bab ini ialah bab yang kita kata gerbang kepada subjek asas sains komputer. Baik. Terlebih dahulu, kita kena tahu juga teknik dalam pemikiran computational. Sebelum itu, kita tengok apa itu pemikiran computational. Pemikiran computational ialah proses pemikiran bagi tujuan kita nak selesaikan masalah oleh manusia berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali menggunakan konsep asas sains komputer. Jadi, pendek kata, pemikiran computational ni ialah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah berbantukan mesin atau mesin dan
manusia. Jadi secara tak langsung sebenarnya kita dah pakai dah teknik pemikiran ni dalam kehidupan harian. Cuma kita tak sedar sebenarnya itu teknik pemikiran computational. Okey. Itu maksudnya cikgu. Ya, betul. Dalam teknik pemikiran computational kita ada 4 teknik. Yang pertama ialah teknik leraian atau decomposition. Teknik kedua, teknik pengecaman corak atau pattern recognition. Yang ketiga, teknik peniskalaan atau abstraction. Okey. Dan yang keempat, teknik pengitlakan atau generalization. Jadi ada 4 teknik pemikiran yang kita akan belajar sama-sama hari ini. Okey. Okey, teknik yang pertama ialah teknik leraian. Daripada namanya sendiri pun kita dah tahu maksudnya kita nak meleraikan masalah. Kita ada masalah yang besar dan kita nak kecilkan kepada masalah yang lebih kecil supaya mudah diselesaikan. Ya, betul tu. Okey, cuba kita tengok di situ ada gambar gajah, mak gajah dan anak gajah. Jadi Akmal, boleh tak tolong cikgu senaraikan bahagian badan gajah? Boleh? Boleh cikgu. Tidak ada masalah. Yang pertama kalau kita dapat lihat dia punya belalai dia cikgu. Betul. Lepas Lagi ada apa lagi? ada telinga dia cikgu. Betul. Ada Dia nak bergerak, nak berjalan dengan apa tu? kaki cikgu. Betul. Jadi kita maksud tadinya kita dah Akmal dah tolong senaraikan dekat cikgu bahagian badan seekor gajah. Jadi kita dah meleraikan masalah untuk kita untuk masalah besar dah terleraikan kepada masalah yang lebih kecil. Ada kaki, belalai, telinga, mulut, gigi, ekor, badan dia, mata dia, pelbagai lagi, banyak lagi. Jadi dalam kehidupan harian pun kita dapat masalah yang besar, kita leraikan kepada masalah yang kecil, barulah kita dapat menyelesaikan masalah. Contohnya gajah ni dia cakap dia sakit dekat telinga. Takkan kita nak rawat di kaki. Jadi kita mesti leraikan kepada masalah yang lebih kecil. Betul juga kan? Betul. Okey, teknik yang kedua ialah teknik pengecaman corak. Bermaksud kita nak mencari persamaan atau corak dalam menyelesaikan satu masalah yang kompleks dengan lebih mudah. Okey, jadi pengecaman corak tu ialah kita nak lihat kesamaan dalam sesuatu masalah. Okey, so tengok di situ dia ada nilai 10, 20, 30, 40. Agak-agak Akmal, apa yang seterusnya? 49 tambah 1, 50. 50. Kenapa agak banyak Akmal jawab 50? Kerana saya dapat mengecamnya semuanya adalah tambah 10, tambah 10, tambah 10 cikgu. Betul, dia maksudnya dia dalam gandaan 10. Itulah 10. teknik persamaan. Jadi persamaan ni kita dah tengok dalam satu masalah nak selesaikan, dia ada gandaan 10. Betul, 50. Ya, 2 bintang untuk saya. Okey. Teknik yang seterusnya ialah teknik peniskalaan. Memang bermaksud kita nak mengenal pasti masalah utama dan kita nak mengenepikan masalah sampingan ataupun masalah yang kecil. Okey, maksudnya teknik peniskalaan ni ialah kita nak fokus kepada masalah utama dan masalah kecil kita nak buangkan. Okey. Sebagai contoh kita tengok ada kek dekat situ kan, menyelerakan. Okey, Akmal pernah buat kek Akmal? Saya seorang chef cikgu. Memang pakar kan? Okey, jadi agaknya apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan kek? Tepung, telur, kadang-kadang orang kata tepung penaik tu cikgu. Banyak bahan-bahan kan. Jadi macam-macam lah. Jadi nak sebut tu memang banyak kan? Ya. Okey, jadi kita tengok bahan untuk menghasilkan kek tu contohnya lah tadi Akmal dah sebut tepung, telur, gula, susu, mentega. Tapi antara banyak-banyak benda tu dia akan ada satu bahan utama untuk menghasilkan kek iaitulah tepung. Untuk kek dalam gambar ni lah kan. Okey, jadi maksudnya sama juga dalam kita nak menyelesaikan masalah, kita akan fokus kepada masalah utama dan masalah sampingan kita. Jangan tengok masalah yang utama untuk kita selesaikan. Itu teknik peniskalaan. Okey, teknik yang keempat ialah teknik pengitlakan. Maksudnya kita nak menghasilkan model penyelesaian iaitu terdiri daripada formula, teknik, peraturan ataupun langkah yang sesuai. Jadi teknik pengitlakan ni ialah teknik yang kita memang selalu pakai, selalu gunakan, cumanya kita tak sedar itu ialah teknik pengitlakan. Seperti contoh, langkah menghasilkan air teh. Akmal mesti pernah buat air teh kan? Jarang. Okey, apa langkah menghasilkan air teh Akmal? Air panas. Betul. Dan juga teh lah cikgu. Teh lah. Tak nak letak gula ke? Saya jaga badan cikgu.
Okey, terima kasih. Okey, contohnya langkah sediakan cawan, tuangkan air panas, Betul. masukkan uncang teh. Ucang teh. Tunggu selama 1 minit. Betul. Okey, masukkan gula. Larutkan gula tersebut. Ya. Okey, jadi daripada situ kita dah tengok langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah nak menghasilkan air teh. Jadi secara tak langsung itu ialah teknik pengitlakan. Okey, nampak kita menyelesaikan sesuatu masalah. Ya, cikgu. Cikgu sebut pasal langkah-langkah nak buat air teh ni. Cikgu nak air teh ke? Boleh juga. Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Dan selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Rendah. Nak gula ke teh tu? Tak nak juga. Tak nak juga. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga guru kita iaitu Cikgu Marshita. Cikgu, kali ini cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid. Silakan. Terima kasih Akmal. Okey, kali ini kita nak menyambung pembelajaran kita mengenai penggunaan teknik leraian dalam menentukan langkah secara tertib. Daripada teknik leraian yang kita dah pernah belajar sebelum ini, kita nak tengok pula bagaimana kita nak buat dia menjadi satu susunan langkah yang tertib. Okey, jadi teknik leraian membolehkan kita memahami sesuatu proses kerja dengan lebih mudah dan dapat menyediakan algoritma dengan lebih cepat. Algoritma ni ialah langkah-langkah dengan lebih cepat. Jadi daripada masalah yang besar, kita gunakan teknik leraian dan kita dapat faham bagaimanakah langkah ataupun flow nak menyelesaikan masalah. Okey. Nampak ini gambar Akmal ke tu? Ini kawan saya, Safi, cikgu. Okey. Alright. So, memberus gigi. Apakah jenis berus gigi yang digunakan? Okey, cikgu ada dua di sini, berus gigi yang biasa ataupun berus gigi elektrik. Agak-agak Akmal pakai yang mana tu? Saya pakai yang biasa, cikgu. Yang biasa, betul. Okey. Kita sedang bersesi bersoal jawab untuk dapatkan maklumat. Okey, soalan yang kedua, berapa kalikah anda menggosok gigi dalam sehari? Sekali atau dua kali? 2 kali, cikgu. 2 kali. Betul, 2 kali. Okey, so soalan seterusnya, berapa kerapkah anda perlu mengganti berus gigi? 4 bulan atau 8 bulan? 4 bulan, cikgu. 4 bulan, jangan 8 bulan. Jangan, nanti banyak bakteria, banyak kuman. Okey, daripada soalan-soalan tadi, okey, kita dah dapat meleraikan masalah kaedah memberus gigi. Jadi, kita dapatan kita ialah apakah jenis berus gigi yang digunakan? Berus gigi biasa. Berapa kalikah menggosok gigi? 2 kali. Berapa kerapkah perlu menggantikan berus gigi? 4 bulan. Jadi, maksudnya kita dah dapat selesaikan masalah dengan kita melakukan teknik leraian. Jadi, kita tanya soalan apa soalan yang lebih-lebih kecil. Jadi, murid dapat menyelesaikan masalah berdasarkan jawapan yang telah diberikan. Ini sebagai salah satu contoh situasi lah, kan, teknik leraian yang kita boleh gunakan. Okey, jadi kita dah sampai kepada aktiviti. Jadi di bahagian aktiviti, cikgu nak minta murid-murid yang bersama cikgu secara atas talian dan juga murid-murid di rumah juga boleh menjawab soalan. Okey, kita nak tengok soalan yang pertama. Okey, cikgu baca soalan dulu. Silakan. Okey, senaraikan 4 teknik pemikiran computational. So kita dah belajar tadi apakah teknik pemikiran computational. Jadi cikgu nak minta, ada mungkin antara murid-murid cikgu yang sedang bersama dengan kita sekarang ini untuk nak cuba, siapa nak jawab dulu soalan yang pertama? Silakan. Dayana. Okey, silakan. Okey, silakan Dayana, apakah 4 teknik pemikiran computational? Okey, teknik pemikiran computational yang pertama ialah teknik leraian, kedua teknik pengecaman corak, ketiga teknik peniskalaan dan keempat teknik pengitlakan. Okey, jom kita tengok jawapan teknik leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan pengitlakan. Terima kasih Dayana. 3 bintang. Nampak. Maksudnya tadi kawan-kawan yang berada di rumah pun boleh juga jawab bila kita fokus kan? Betul. Betul. Senang sangat.
Okey, soalan yang kedua. Apakah itu teknik leraian? Ada siapa-siapa nak jawab boleh angkat tangan? Apakah itu teknik leraian? Okey, Liana, silakan Liana. Teknik leraian bermaksud meleraikan atau memecahkan satu masalah yang besar dan kompleks kepada masalah-masalah yang kecil. Betul ke jawapan yang diberikan tu, ataupun cikgu? tak? Okey, jom kita semak jawapan. Teknik leraian meleraikan atau memecahkan masalah besar dan kompleks pada masalah yang lebih kecil. Terima kasih Liana. Betul, 3 bintang. Tahniah diucapkan. Okey. Okey, jadi soalan yang ketiga. 3. Apakah itu teknik pengecaman corak? Okey, ada 4. Ada lagi 2 orang kawan kita. Okey, Asma dah angkat tangan. Silakan Asma untuk jawab. Pengecaman corak yang bermaksud mengenal pasti persamaan atau corak dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks dengan lebih mudah. Okey. Jawapan yang lengkap kita tengok betul ataupun tak. Pengecaman corak bermaksud mengenal pasti persamaan atau corak dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks dengan lebih mudah. Betul. Terima kasih Asma, 3 bintang. Tahniah diucapkan. Okey. Jadi bila kita tengok soalan teknik pengecaman corak, kita kena ingat yang maksudnya teknik pengecaman corak dia punya keyword ialah sama. Benda tu sama. Apa yang dalam masalah tu apa yang sama? Okey. Kita nak menyelesaikan masalah apa yang sama yang boleh kita jadikan dia untuk penyelesaian masalah. Itu kata kunci dia, cikgu, ya? Betul. Okey, soalan keempat. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik pengitlakan? Cikgu nak minta Dalisha boleh? Dalisha seorang je tak jawab lagi. Okey, silakan Dalisha. Teknik pengitlakan melibatkan penghasilan model penyelesaian masalah iaitu formula, teknik, peraturan atau langkah yang sesuai. Okey, kita tengok jawapan betul ataupun tidak. Melibatkan penghasilan model penyelesaian masalah, formula, teknik, peraturan atau langkah yang sesuai. Terima kasih Dalisha, 3 bintang. Ya, cikgu kalau yang macam ni pula apa kata kunci dia, cikgu? Okey, kalau teknik pengitlakan, kata kuncinya ialah kita nak dia macam kita memberikan satu teknik ataupun formula ataupun langkah. Macam tadi yang kita tengok teknik pengitlakan, kita nak buat cara nak buat IAT kan. Jadi dia mesti ada langkah. Takkanlah IAT tu dah nak siap dengan magic kan. Dengan kuasa ajaib, takkan. Jadi dia ada langkah demi langkah. Jadi teknik pengitlakan keywordsnya ialah langkah ataupun formula. Baik, jadi pengitlakan adalah langkah kata kunci dia, betul cikgu? Betul. Yang tadi apa? Pengecaman corak persamaan. Persamaan. Itu antara kata-kata kunci supaya murid-murid mudah nak ingat. Betul kan, cikgu? Betul. Okey, kita nak berdiri sekali lagi kepada murid semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Marshita kita. Okey, tanpa buang masa, jomlah kita sambung balik kelas kita, Cikgu. Ya, terima kasih Akmal. Okey, kali ini kita nak sambung lagi pembelajaran kita mengenai pengecaman corak dalam suatu situasi. Apa tu? Maksudnya dalam satu situasi kita nak tengok apa persamaan untuk kita nak selesaikan masalah. Okey, jadi pengecaman corak membolehkan kita menghasilkan idea untuk menyelesaikan masalah mengikut persamaan. Okey, so kita tengok kita ada susun mengikut susunan menaik. Kalau susunan menaik maksudnya nombor yang kecil dulu ke nombor yang besar dulu? Yang kecil dulu, barulah akan yang kebesar. Yang kebesar. Okey, jadi kita ada susunan nombor 5, 7, 2, 9 dan 8. Jadi, cikgu nak minta tolong Akmal untuk susun mengikut susunan menaik. Boleh ke? Boleh, cikgu. Menggunakan ini dia. Papan putih dekat sebelah saya ini. Kita buat sama-sama boleh ke, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Cikgu boleh bimbing. Kita nak minta Salsabila untuk datang ke sini?
lakukan. Okey. Okey, kita tengok soalan di situ. Nombornya 57298. Jadi kita kena ingat yang mana kita akan susunan menaik. Maksudnya nombor kecil di sebelah kiri, nombor besar di sebelah kanan. Betul. Alright. Okey, so agaknya kita kena buat perbandingan antara between di antara dua nombor. Aha. Jadi 5 dan 7, mana lebih besar? 5 dengan 7 lagi besar 7 daripada lagi 5. besar. Jadi kalau kedudukan 5 di sebelah kiri itu tak ada masalah lah kan? Betul. Jadi nombor 5 kita hanya turunkan saja nombor 5. Okey, saya yang tampal dekat bawah tu lah cikgu Betul, tampakkan boleh sebab dia tak ada apa-apa perubahan lagi. Macam ni betul ke cikgu? Betul. Okey, 5. Alright, Selepas so itu 7 dengan 2, mana yang lebih kecil? 7 dengan 2, 2 lagi kecil berbanding 7 cikgu. Jadi kita mesti turunkan nombor 2 dahulu, tertukar tempat dengan nombor 7. Jadi susunannya seperti inilah cikgu. Ya betul. Kita ada apa corak persamaan dia ialah kita nak tengok nombor yang lebih kecil. Okey, jadi 7 di sebelah 2. Okey. Okey. Alright. So 9 dengan 8 tadi kita dah buat satu perubahan. Jadi 9 dengan 8 hanya turun saja nombor yang sama. Tak perlu buat perubahan lagi. Sebab ianya hanya satu perubahan saja, betul cikgu? Dalam satu baris. Okey, satu perubahan dalam satu baris saja ya murid-murid. Okey, jadi baik. kita dah ubah tadi kan. Nombor 2 dengan 7. Okey, kita tengok pula baris yang baru kita dah siap. 5 dengan 2. Perlu tak kita nak ubah? Kenalah cikgu. Sebab apa? Sebab 2 lagi kecil daripada nombor 5. Kita kan nak buat menaik bukan menurun. Betul. Jadi kita ambil nombor 2 letakkan di bawah nombor 5. Maksud ada perubahan. Jadi 2 dekat sini. Dan nombor Selepas 5. itu nombor 5 sebelah nombor 2 ini kerana kita nak buat angka yang menaik. Okey, jadi nombor 7, 9 dan 8 perlu tak perubahan? Tak perlu cikgu sebab kita dah buat satu perubahan dah. Betul. Jadi hanya turunkan saja nombor tersebut. Okey, jadi 7. Akmal dah pandai dah ni. Alhamdulillah. Lagi cikgu. 9 dengan 8 di sebelah ini. Okey cikgu. Okey, dah selesai ke belum ni? Mana dah selesai cikgu kalau 9 masih lagi dekat. Betul? Yang kat sini cikgu. Tak selesai lagi kan. Jadi nombor untuk 2, 5 dan 7. Ada perubahan ke tak ada perubahan? Tidak ada cikgu. Tidak ada perubahan. Okey, kita lekatkan je 2, 5 dan 7. Okey. Tak ada sebarang perubahan. 2, 5. Selepas itu kita lekatkan nombor 7. Okey, nombor 9 dan 8 perlu tak perubahan? Kena perlu cikgu. Perlu sebab nombor 8 lebih lagi kecil berbanding dengan 9. Okey, jadi nombor 8 letakkan di sebelah nombor 7. Okey, baru betul. 7. So nombor 9. 8, 9, 10. Tak ada 10 lah tak ada sebab 10. senarainya begitu. Okey, jadi senarainya 2, 5, 7, 8, 9. Itu senarai yang baru setelah daripada soalan kita tadi yang atas sekali 5, 7, 2, 9, 8. Jadi kita dah menggunakan teknik pengecaman corak. Jadi kita dah tahu dah perubahan tu ialah kita akan tengok kepada susunan yang menaik, nombor kecil di sebelah kiri dan nombor yang lebih besar di sebelah kanan. Betul tak? Kita boleh semak juga jawapan Akmal buat ni. Betul ke tidak? Sama tak macam jawapan cikgu? Kalau kita tengok 5, 2, 7, 9, 8. Kita tadi ada tukarkan 7 dengan 2. Betul. Selepas itu 2, 5, 7, 9, 8. Tadi kita tukarkan antara nombor 2 dan nombor 5 cikgu. Betul. Di barisan nombor 2 tadi. Betul. Dan yang ini pula yang terakhir ini kita tukarkan 9 dengan 8 kita tukar tempat jadi 2, 5, 7, 8, 9. Jadi lagi sekali 2, 5, 7, 8, 9. Oi, macam nombor telefon lah cikgu. Macam telefon tapi tak lengkap nombor telefon tu. Ya. Okey, jadi sekarang ni maksudnya tadi jawapan dan susunan yang menaik telah pun dilengkapkan oleh Akmal. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Dapat membantu murid-murid kita kan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan ada lagi, ada Lagilah. lagi. Okey, seterusnya ialah kita nak membuat keputusan berdasarkan aspek yang penting. Macam Maksudnya? tadi kita cakap, kita ada satu masalah yang besar. Kita hanya fokus kepada masalah utama. Masalah yang lain kita tak perlu lihat. Sebab Okey. kita nak selesaikan masalah yang
utama. Okey, kita tengok contoh. Sebelum membuat keputusan, aspek penting perlu dikenal pasti dan mengambil kira semua pilihan yang ada. Okey, contoh aspek penting ialah faktor yang mempengaruhi ataupun syarat-syarat tertentu. Macam contoh tadi kita tengok kepada contoh kita nak buat kek kan? Okey. Jadi kita akan tengok perkara yang penting untuk buat kek ialah Tepung. tepung. Jadi kita perlu pastikan tepung tu betul. Kita tak perlulah tengok siapa nak makan kek kita, apa flavor kek kita. Tak Berapa perlu. harganya? Apa harganya tak perlu sebab semua tu tak penting. Okey, jadi kita tengok kepada satu situasi. Okey. Okey, anda ditugaskan menghantar bungkusan kepada satu alamat. Baik. Okey, terdapat 3 laluan yang boleh digunakan untuk sampai kepada alamat tersebut. Okey. Anda perlu menghantar bungkusan itu dengan cepat dan selamat. Okey, daripada situasi ni, apa agak-agak syarat untuk kita nak hantar bungkusan ni? Kita yang kepada pemurid boleh ke cikgu? Boleh juga. Kan? Agak-agak dari Lisha lah, apakah syaratnya untuk kita nak menghantar bungkusan ni? Dia mestilah apa? Kita nak hantar bungkusan ni mestilah? Mestilah apa? Selamat. Dan? Selamat dan Cepat. cepat. Okey, jadi betul. Terima kasih Dalisha. Jadi bila kita nak selesaikan satu masalah, kita tengok apa syarat dia. So di sini dia nak hantar bungkusan cepat dan selamat. Ya, berapa ganjaran yang cikgu berikan kepada anak murid cikgu sebentar tadi? Ganjarannya selepas ini sebab soalannya ada lagi. Okey, kita tengok dulu. Okey, dia cakap tadi syaratnya cepat dan mudah. Tapi kita ada cepat 3. dan selamat. Okey, cepat dan selamat. Jadi kita ada 3 laluan. Laluan A, B dan C. Okey. Jadi kita tengok jarak laluan A 7 km. Tengok bentuk laluan. Hui. Berliku sangat kan? Berliku-liku. Kalau bawa barang mungkin terjatuh kan? Okey, tengok pula pada laluan B, jaraknya 7 km dan Sama. bentuk laluannya terus ke jalan yang benar. Kan? Okey, tengok pula laluan C 8 km dan bentuk laluannya macam seperti dipalu dengan ular. Seperti ular dipalu. Ya. Jadi daripada laluan A, B dan C, agak-agak Akmal, mana satu yang boleh kita pilih? Kalau saya cikgu, saya rasa semua murid yang ada di Google Meet dan juga di rumah setuju dengan saya B, bola. Sebab dia 7 km, lagi pendek, lagi cepat. Dan kalau kita tengok bentuk laluan dia, terus je. Tidak ada halangan dan rintangan cikgu. Ya betul. Okey, jadi kita akan pilih laluan B. Sebab kita kena ingat balik syaratnya tadi ialah cepat dan selamat. Itu maksudnya kita nak menggunakan, kita melihat kepada aspek yang lebih penting untuk kita nak membuat keputusan. Betul. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Nampak tak sebenarnya ianya tidaklah sukar pun kan? Betul. Untuk jadi kita dah bab memahami ini. teknik pemikiran komputasional, mudah untuk kita nak buat keputusan. Ya, terima kasih banyak cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada murid-murid semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas kerana kita telah pun kembali dalam Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Marsyita kita. Cikgu, cikgu nak kongsi apa perlu dengan murid-murid kali ini cikgu? Terima kasih Akmal. Okey, jadi kita sebelum ni kita dah tengok mengenai dengan teknik pemikiran komputasional dan kali ini kita nak sambung lagi dengan teknik pemikiran yang seterusnya. Okey, teknik pemikiran yang sama cuma kita nak aplikasi dalam situasi. Okey, yang seterusnya ialah ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Okey, jadi apabila ciri-ciri kesamaan atau perbezaan dikesan, masalah boleh dipecahkan kepada
bahagian yang kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Okey, Okey. macam contoh tadi Akmal dah buat selepas nombor 10, 20, 30, 40, yang terakhir apa? 50. Sebab kita dah tengok ciri-cirinya ialah dalam gandaan 10. 10. Okey, jadi kita nak tengok dalam situasi yang lain. Okey, situasinya anda dilantik sebagai pengurus bagi majlis persembahan. Okey. Okey, jadi kita nak organise atau kita nak menganjurkan satu majlis makan malam. Jadi Okey. terdapat beberapa kumpulan akan mengambil bahagian dan kedudukan meja. Okey, jadi ada buat persembahan. Jadi ahli-ahli kumpulan ni nak duduk dalam meja. Jadi ahli kumpulan tu ialah kumpulan piano, gitar, seruling, drum dan kompang. Dan bawahnya ialah jumlah ahli yang terlibat yang akan menghadiri majlis dan akan duduk di meja. Okey. Tak habis lagi. Jadi mereka perlu ditempatkan di 3 buah meja khas yang boleh memuatkan 10 orang peserta. Maksudnya daripada kumpulan yang ramai-ramai kita nak muatkan dalam 3 meja. Satu meja boleh memuatkan 10 orang. Dan juga ahli kumpulan tersebut tak boleh berpecah. Maksudnya ahli piano duduk dekat meja ni 2 orang, meja sebelah sana 3 orang tak boleh. So dia mesti duduk dalam satu kumpulan. Okey. Jadi kita dah bagi satu situasi, kita nak tengok bagaimana ciri-ciri persamaan diwujudkan. Okey, sebagai contoh kita akan bayangkan yang kita ada 3 buah meja, di mana meja yang pertama kita akan masukkan jumlah ahli yang paling ramai. Okey, berdasarkan kita punya jadual di situ, Akmal tengok mana satu ahli yang paling ramai. Piano, cikgu. Piano 10 orang. Jadi kita tempatkan ahli piano di kumpulan ataupun di meja yang pertama. Okey. Meja yang kedua kita akan tengok pula jumlah kedudukan kedua tertinggi. Jumlah peserta kedua tertinggi yang mana? Gitar, cikgu. Gitar seramai 8 orang. 8 orang. Jadi kita pun muatkan di meja kedua gitar. Jadi meja yang ketiga, kita ada 3 buah meja kan? Jadi meja yang ketiga kita masukkan jumlah ketiga tertinggi iaitu seruling seramai 6 orang. Okey, jadi situasinya kita bayangkan dalam satu jadual beginilah. So tadi cikgu cakap meja satu piano 10 orang. Satu meja boleh muat berapa orang Akmal tadi cikgu cakap? 10. Jadi piano untuk meja satu dah tak boleh duduk lah. Dah penuh. Okey, dah penuh dah. Okey, jadi meja kedua kita letakkan kumpulan gitar sebab dia ialah jumlah kedua tertinggi. Okey, 8 orang. Okey, meja ketiga seruling iaitu 6 orang. Kita letakkan dulu jumlah yang lebih besar. Jadi kita patah balik ke meja yang kedua, kita ada lagi kosong 2 tempat. Sebab kita cakap satu meja 10 orang. Jadi kita ambillah kompang 2 orang dan letakkan di situ. Okey, untuk meja 3 pula kita nakkan juga 10 orang. Dah ada seruling 6 orang, masukkan ahli drum seramai 4 orang. Jadi dah cukup semua meja untuk menempatkan semua peserta tanpa mereka perlu berpecah. Jadi dalam situasi ni ciri-ciri kesamaan yang kita buat ialah kita menempatkan jumlah ataupun blok yang lebih besar dan diikuti dengan jumlah yang lebih kecil. Macam tu. Jadi kalau dalam masalah apa kita buat macam kita nak susun apa, kita ambil yang besar dulu kemudian barulah jumlah yang lebih kecil. Dan juga yang paling penting fahamkan dulu kehendak soalan. Betul cikgu? Betul. Fahamkan, baca dulu kehendak soalan. Jangan pening-pening kepala. Jangan pening kepala. Okey, kita nak jangan pening-pening kepala tapi kita nak tanya soalan untuk murid-murid yang bersama dengan cikgu secara atas talian dan juga yang berada di rumah. Okey, murid-murid semua dah ready? Ready, cikgu. Okey, nampak ada suara kat situ. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, kita bacakan dulu soalan. Nyatakan persamaan dan perbezaan komputer dan telefon pintar. Akmal ada komputer? Tidak ada, cikgu. Tidak ada, ya Allah. Ada telefon pintar? Pun tak ada juga, cikgu. Allah, sedihnya. Ya. Okey, murid-murid semua di rumah ada kan? Jadi kita boleh tengok persamaan dan perbezaan komputer dan telefon pintar. Jadi cikgu nak minta siapa lah ramai-ramai murid cikgu yang bersama dengan cikgu? 4 orang ni. Siapa nak tolong jawab? Itu soalan 1. Ya. Okey, Siapa Dayana tu? nak jawab. Okey. Silakan. Okey, Dayana saya nak jawab. Silakan. Kita nak tengok dulu apakah perbezaan komputer daripada telefon pintar. Apa dulu komputer tu? Okey, perbezaan komputer ialah digunakan untuk menyiapkan tugasan dengan paparan lebih jelas. Betul. Sebab komputer paparannya lebih besar, skrinnya lebih besar dan lebih jelas. Okey, kita tengok betul tak? Okey, untuk menyiapkan tugasan dengan paparan yang lebih jelas. Okey, jadi apa pula untuk ciri-ciri khas untuk telefon pintar ni?
Telefon pintar pula digunakan untuk menghubungi seseorang. Menghubungi seseorang. Betul. Kita tak boleh call orang melalui komputer. Jadi kita call melalui telefon pintar. Okey, daripada kedua-dua perbezaan tadi, apakah persamaan komputer dan telefon pintar? Dayana, silakan. Persamaannya ialah ia boleh dicas. Ya boleh apa? Boleh dicas. Oh, boleh Boleh dicas. Boleh dicas. Dua-dua boleh dicas kan? Okey, jadi terima kasih Dayana untuk jawapan tersebut. So, tengok tadi dekat paparan cikgu pun jawapan sama macam yang Dayana bagi. Dayana pun dah bijak. Jadi, agak-agak berapa bintang cikgu boleh bagi untuk Dayana ni? Kita bagi 3 bintang untuk Dayana. Terima kasih. Okey, maksudnya apa? Dalam setiap masalah, kita tengok persamaan dan perbezaan. Okey, kita terus kepada soalan yang kedua. Okey, ada satu situasi. Apa ni cikgu? Untuk situasi yang kedua, sebelum kita memahamkan situasi kedua, ada siapa-siapa nak jawab di sini? Boleh angkat tangan dulu. Okey, Liana. Okey, sambil Liana nak menyiapkan jawapan, cikgu akan baca dulu situasi. Okey, anda menyertai larian eksplorasi di sekolah anda. Berikut adalah laluan yang perlu ditempuhi untuk menjadi juara pertandingan tersebut. Okey, jadi A, B, C, D, E dia ialah satu hentian di mana murid-murid nak dapat menjadi juara mesti melalui semua checkpoint ataupun semua hentian. Okey, jadi nampak tak nombor di antara laluan tu ialah berapa kilometer jaraknya. Contoh jarak A ke B 9 kilometer, B ke C 6 kilometer. Dan dia ada banyak jalan. Betul. Okey, jadi untuk menjadi juara dia mesti melalui semua hentian tersebut dalam masa yang paling singkat. Kita nak menang kan, takkan lambat pula. Jadi kita dah baca situasi, kita dah fahamkan, kita nak tanya pula Liana. Dah ada jawapan ke Liana? Okey, Liana boleh cikgu dengarkan jawapan. Okey. Laluan pertama 28. 28 apa? 28 kilometer. Betul? Ya, okey, seterusnya. Laluan kedua 30. Ya. Okey. Laluan ketiga? 32 kilometer. Okey, sekejap ya. Jadi kita dah tengok dia menggunakan laluan dengan jarak yang berbeza. Maksudnya ada laluan jarak daripada A, B, C, D, E, A. Nampak itu laluan untuk 28, laluan yang pertama. Kan? Okey, untuk laluan yang kedua digunakan pula A, B, D, C, E, A. Jaraknya ialah 30 kilometer dan jarak yang ketiga ialah C, E, D, A, B, C. Dia patah balik kepada hentian yang awal. Jadi daripada jarak tersebut, kita dapati ada 3 jenis jarak. Yang laluan pertama 28, laluan kedua 30 dan jarak yang ketiga ialah 32. Okey, daripada situasi tersebut, mana satu yang kita nak pilih, Liana? Tolong jawabkan. Laluan pertama. Sebab Dia lebih dekat. lebih dekat. Betul ke tidak? Agak-agak betul ke tidak? Kita semak jawapan. Betul. Kita akan memilih yang lebih dekat. Okey, jadi 3 bintang untuk Liana. Terima kasih. Siapalah kan kalau siapa yang pilih laluan yang nombor 3 tu cikgu. Memang kalah lah. Dia pergi dia putar, dia pergi tu balik. Okey, jadi bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, kita mesti memahami situasi soalan. Maksudnya kalau kita dah baca menyertai larian eksplorasi, mestilah kita nak yang paling cepat, kan? Okey, jadi kita tengok dalam satu soalan dan kita tengok apa jarak yang dilalui untuk mencapai jarak yang paling pendek. Okey. Terus kepada soalan yang ketiga. Sambil-sambil cikgu baca, ada siapa nak jawab? Boleh fikirkan jawapan? Ya. Okey, nampaknya Dalisha boleh tolong cikgu untuk jawab? Boleh ke Dalisha? Boleh. Okey, sementara Dalisha tulis jawapan, kita baca dulu situasinya. Mari kita. Okey, anda perlu menguruskan kehadiran 118 orang pelancong ke sebuah tempat peranginan. Ramai ni. Jadi, para pelancong perlu ditempatkan di dalam bas yang sama dengan kapasiti seramai 40 orang. Terdapat 3 buah bas yang akan digunakan untuk tujuan ini. Okey, jadi nampak tak? Dia ada 118 orang pelancong, dia nak masukkan dalam 3 buah bas. Jadi situasinya
pelancong-pelancong ini tidak boleh dipisahkan. Kita tengok berapa jumlah pelancong. Okey, jadi kita tengok di sini ada pelancong daripada negara Dubai, Korea, Jepun, China, Ghana dan Thailand. Jadi jumlah pelancong mula-mula 28 untuk Dubai, 11 orang untuk Korea, Jepun 30 orang, China 24, Ghana 15 dan Thailand 10 orang. Jadi ingat tak tadi cikgu dah ajar konsep bagaimana kita ada satu situasi di mana apa yang perlu kita lakukan dulu. Ini menggunakan teknik pengecaman corak. Okey, jadi cikgu tak nak beritahu jawapan lagi. Kita tunggu dulu jawapan daripada Dalisha. Boleh Dalisha? Boleh. Okey, silakan beritahu cikgu jawapannya. Bagi bas yang pertama, Okey. yang boleh dimasuk Jepun dan Thailand. Jepun sebanyak 30 orang, Okey. Thailand sebanyak 10 orang. Okey. Jumlahnya ialah 40. Bagi bas kedua pula, Dubai sebanyak 28 orang, Korea sebanyak 11 orang dan jumlahnya ialah 39. Okey. Okey. Bagi bas yang ketiga pula, China sebanyak 24 orang, Ghana sebanyak 15 orang. Jumlahnya ialah 39. Okey. Tapi kenapa kita letakkan Jepun seramai 30 orang dekat bas yang pertama? Kenapa letak dia dulu, Dalisha? Sebab dia paling banyak. Dia paling ramai. Angka yang paling besar, cikgu. Paling banyak, angka yang paling besar. Jadi betul ke tak betul jawapan ni? Betul. 3 bintang kita bagi terima kasih. Jadi maksudnya apa? Kita menggunakan teknik pengecaman corak dan kita boleh susun pelancong-pelancong dalam bas tersebut tanpa mereka perlu berpisah daripada rakan satu negara. Ya. Okey. Okey. Kita ke soalan yang terakhir, yang seterusnya. Okey. Anda merupakan seorang tukang jahit. Anda telah menyiapkan tempahan 5 pasang baju kurung, 3 pasang baju Melayu dan 2 helai baju kanak-kanak. Dan berikut ialah harga bagi setiap tempahan tersebut. Okey, sebelum kita tengok jawapan, kita nak rujuk dulu. Mungkin Dayana nak jawab soalan ni. Boleh Dayana? Dayana? Boleh? Okey, boleh. Okey, terima kasih Dayana. Sekejap Dayana, kita nak tengok dulu. Okey, kita kena buat jadual supaya kita tahu berapakah berapakah harga untuk setiap tempahan. Okey, macam tadi dia cakap baju kurung RM75, baju Melayu 86, baju kanak-kanak 55. Okey, Dayana, agaknya berapa berapakah jumlah yang perlu dibayar setelah dia dah tempah baju-baju? Agaknya berapa perlu dibayar? 743 ringgit. Betul ke? Betul ke tidak tu? Okey, kita tengok dulu dekat sini. Okey, jumlah tempahan tadi, baju kurung 5 helai, baju Melayu 3 helai, baju kanak-kanak 2 helai. Dan kita pun dah darab 75 darab 5 dapat jumlah bayaran, 86 darab 3 jumlah bayaran dan 55 darab dengan 2 tempahan. Okey, jadi setelah kita dah ada menggunakan teknik leraian, jadi kita dah leraikan satu harga, satu tempahan dan akhirnya kita kena buat apa? Tambahkan. Sejadilah jumlah yang perlu dibayar ialah RM743. Betul ke tak betul ni? Betul. Cikgu bagi 3 bintang untuk Dayana. Terima kasih. Wah, nampak tu cikgu, saya rasakan kalau kita faham betul-betul konsepnya, apa kehendak soalan yang dia nak, saya pasti bagi apa saja bentuk soalan, murid-murid dapat menjawabnya dengan tepat dan pandai. Betul. Kan cikgu Betul. Okey, baiklah cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada murid-murid apa yang kita dah belajar bagi bab kali ini, iaitu apa itu pemikiran komputasional. Silakan Cikgu Marsyita. Saya buat kesimpulan. Ya, cikgu. Ya, okey. Jadi pemikiran komputasional ialah bagaimana teknik kita berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah berpandukan 4 teknik pemikiran yang kita dah belajar. Itu dia cikgu. Dan bagaimana pentadbiran keseluruhan daripada murid-murid kita ni cikgu, sebab saya pasti mereka semua memberikan tumpuan 100% dan berikan jawapan pun semuanya betul. Betul tak Cikgu Marsyita? Betul. Jadi keseluruhan murid pada hari ini mereka mendapat 10 bintang. Ya. Okey, terbaiklah. Wah, seorang je tepuk yang lain tak tepuk ya. Okey. Baik cikgu, kalau ada guru-guru ataupun murid-murid yang ingin membuat bahan rujukan mengenai bab ini, di mana cikgu ya? Portal apa ya?
portal Delima. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Marshita dan juga kepada murid-murid kita daripada mana ni Cikgu? SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob Perak. Betul Cikgu? Betul. Dan tak lupa juga guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Adina. Dan tak lupa juga kepada anda yang menonton. Baiklah, kita akan jumpa lagi di dalam slot seterusnya mendengar rendah insya-Allah bersama dengan saya Akmal Nazri. Ingat, sentiasa jaga diri. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.